Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam agenda Awani. Malam ini kita memberikan tumpuan kepada kelompok ataupun golongan usahawan. Rakan saya Fauzi Zain tadi meneruskan perbincangan mengenai keusahawanan dan malam ini saya bersama dengan individu yang bertanggungjawab di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama dengan saya pada malam ini. Tetapi faktanya juga setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, kita mendapati angka mereka yang terjejas dalam kelompok usahawan begitu tinggi sekali. Ini golongan yang paling fragile sekali. 8.5% daripada mereka gulung tikar akibat PKP ataupun akibat pandemik COVID-19. Kita menyebut angka 80,000 usahawan daripada angka itu 58% mengatakan bahawa mereka terjejas. Akan tetapi Datuk Seri, soalan saya kepada Datuk Seri pada hari ini ialah pandemik juga menghasilkan ramai usahawan baru, sama ada mereka yang diberhentikan kerja, mereka yang terpaksa mencari mata pencarian yang baru. Bagaimana polisi, bagaimana pelan pemulihan yang diberikan ataupun diumumkan oleh kerajaan melihat kepada perubahan keusahawanan di Malaysia pada hari ini, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Terima kasihlah Awani jemput saya untuk memberi penjelasan sedikit berhubung dengan keusahawanan ni. Sebenarnya kita mempunyai 900,000 lebih usahawan yang dikelompokkan di bawah kecil dan sederhana ni. Ini belum termasuk pihak yang dipanggil informal. Yang informal ni mereka yang mikro tidak berdaftar. Dan jumlah mikro ni, informal ni pada tahun 2019 kita dapati jumlah dia bawah Jabatan Perangkat Negara ialah 1.25 juta keseluruhannya. Jadi mereka inilah memang dikatakan amat terjejas apabila berlakunya PKP yang pertama daripada bulan Mac hingga bulan April tahun 2020. Sebabnya mudah saja kita lihat. Kerajaan memang mengambil tindakan yang amat baik pada ketika itu. Nombor satu, kerajaan ambil tindakan untuk menangani masalah COVID. Yang kedua, kerajaan juga membantu mereka supaya ada makanan atas meja. Istilah orang putih dia, food on the table, untuk pihak-pihak ini. Ya betul, tetapi malang sekali oleh kerana jumlah mereka ini tidak kita ketahui dan tidak ada berdaftar dengan sesiapa pun, sebab tu dipanggil informal. Maka mereka ini tidak ada bantuan khusus oleh pihak kerajaan walaupun dalam Prihatin 1, Prihatin 2 dan Penjana tidak ada peruntukan khusus untuk membantu bisnes mereka. Jadi saya bangkit perkara ini berkali-kali dalam Dewan, dalam mesyuarat Jemaah Menteri, dan saya juga memberitahu kepada Jemaah Menteri bahawa pada tahun 2021 nanti kita akan mendaftarkan pihak ini secara berperingkat-peringkat. Siapa yang mahu mendaftar dan siapa yang ingin mendaftar, semua kita akan daftarkan pada tahun 2021 ini. Itu perancangan saya. Untuk memulakan perancangan itu, saya mengenalkan satu majlis keusahawanan negara yang dipengerusi oleh saya sendiri, yang mana wakil daripada tiap-tiap negeri, tiap-tiap wilayah dijemput bersama supaya saya mendapat butiran yang khusus dan gambaran yang jelas daripada pihak-pihak negeri ini, dan juga untuk melihat apakah masalah yang dihadapi oleh pihak negeri. Jadi kita dah menubuh majlis ini. Majlis ini juga disetujui oleh pihak kerajaan dalam Jemaah Menteri. Dan saya sudah mengadakan mesyuarat secara hybrid lah. Setengah teleconferencing dan setengah ada di hadapan oleh kerana itu kelaziman baru sekarang. SOP ni. Jadi dalam keadaan demikian kita dah melihat gambaran yang sebenar. Jadi kita berharapan bahawa pada tahun 2020 ni apabila kajian sensus pada tahun 2020 tu boleh dapat laporan terperinci, kita boleh melihat gambaran yang sebenar pihak ini. Tapi dalam satu sudut lagi, mereka yang terjejas, hilang pekerjaan oleh kerana syarikat-syarikat yang besar, gulung tikar, ada syarikat yang berhenti operasi di Malaysia dan sebagainya, ataupun mereka yang telah beroperasi secara kecil-kecilan dahulu juga terjejas yang hilang pekerjaan. Mereka ini memulakan dengan bisnes dia, kadang-kadang dia mula dengan begitu saja. Itulah kadang-kadangnya saya menyeru kepada pihak kerajaan tempatan dan pihak berkuasa tempatan supaya beri sedikit ruang, beri sedikit peluang untuk mereka ini mencari kehidupan.
jangan begitu melulu sangat menguatkuasakan undang-undang. Saya tahu undang-undang kena dikuatkuasa. Saya peguam. Saya tahu. Saya pernah jadi polis pun. Jadi saya mengetahui soalan ini. Tapi walaupun begitu, kehidupan ini perlu kelangsungan hidup ni kena kita laksanakan juga. Jadi itulah kenapanya kita lihat penghujung tahun 2020 kita mendapat laporan bahawa ada 36,000 syarikat telah golong tikar. Jadi kita rasa bimbang sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, pihak ISSM juga memberi laporan pada kita 240,000 syarikat baru ditubuh. Jadi makna penghijrahan yang berlaku pada ketika itu. Dan kita juga melihat oleh kerana pada masa itu kementerian selepas bulan Mei itu, kementerian telah melaksanakan peringkat pertama untuk memulihkan plan pemulihan. Fasa pertama pemulihan ekonomi, pemulihan usahawan di seluruh negara. Jadi pada ketika itu kita dah melihat penghijrahan juga berlaku. Mereka yang dulunya menjadi travel agency oleh kerana tourism industry itu terjaya sangat, mereka beralih dah pada perniagaan lain. Buat perniagaan lain. Bahkan dah perniagaan online menjual barang makanan. Apa-apa produk dia boleh jual, dia jual. Jadi makna dia ada pemindahan yang telah berlaku dalam ketika itu. Datuk Seri, ini maksud rakyat melakukan penyelesaian, usahawan khususnya. Ya, betul. Bagaimana kerajaan sudah tentu ada geran, ada plan pemulihan, ada subsidi upah dan sebagainya. Akan tetapi mungkin ada yang ketinggalan dalam aspek itu dan itu tidak mahu berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan. Dalam aspek itu, bagaimana polisi dan juga cara bekerja kementerian contohnya perlu berubah dan juga apa yang dipelajari tahun lepas dan juga untuk tahun ini apa yang diubah supaya tidak ada tertinggal dan juga cerita pasal birokrasi. Kerana ramai yang mengatakan bahawa saya jual goreng pisang di tepi jalan ataupun buat cupcake secara online. Kenapa perlu daftar SSM? Tetapi kalau itu tidak berdaftar secara rasminya, bantuan dan juga apa yang dihasratkan oleh kerajaan tidak sampai kepada mereka. Datuk Seri, bagaimana? Ya, jadi itulah semasa tu kita dalam kementerian saya kita bergerak cepat ya. Kita bergerak cepat. Institut Pelatihan Usahawan InScan di bawah kementerian saya dan juga SME Corp yang react cepat. Begitu juga Tekun. Pada ketika itu saya buat kajian. Sebenarnya minggu yang pertama saya mengambil alih kementerian ini, saya dah bagi arahan kepada KSU saya untuk memudahkan cara semua urusan-urusan dengan kementerian. Saya kata tiap-tiap tu mesti diubahkan cara kita bergerak. Sekarang bukan lagi macam dulu. Orang perlukan bantuan kita dengan secepat mungkin. Akhirnya pihak Tekun, Bank Rakyat, SME Bank, SME Corp, semuanya kita ubah suai macam mana nak berinteract dengan mereka ini. Dan dalam masa yang sama saya juga mengarahkan supaya semua agensi yang berinteract dengan pihak luar ataupun masyarakat, sama ada usahawan atau bukan usahawan, ialah menerusi online. Kerana kita tak boleh keluar. Dalam keadaan sedemikian, kementerian saya pun melalui satu transformasi yang agak cepat dan akhirnya kita berkemampuan dan boleh dalam masa 2 minggu KSU saya pada ketika itu, ketua setiausaha kementerian saya pada masa itu beri laporan pada saya dan kita putuskan supaya contohnya Tekun, saya selalu sebut cerita ni. Tekun dulunya 17 dokumen perlu diisi. Lepas itu makan masa kadang sebulan baru dapat kelulusan. Saya kata now seminggu I want money dalam bank bantuan ni. Tapi Tekun lebih ringkas lagi. Sampai 3 hari pun ada. Kalau dokumennya cukup, pada masa itu juga 4 dokumen saja dia perlu. Tak perlu 17 lagi. Bukan makna yang 13 tak penting. Penting. Dia pinta lepas itu. Tapi sumber keuangan ni dilulus dahulu, proseskan dahulu, lulus, masuk dalam bank, bantu dulu, lepas tu kita minta dokumen-dokumen yang lain. Jadi begitu juga pihak bank. Alhamdulillah Bank Negara bantu kita. Alhamdulillah Credit Corporation bantu kita untuk mempercepatkan proses daripada pihak-pihak bank ni. Jadi itulah kenapanya apabila saya lihat semula prestasi kementerian dalam tahun 2020, nampaknya kita melonjak tinggi. Kita lebih baik lagi daripada prestasi apa yang berlaku daripada tahun-tahun ke belakang, sama ada tahun 2017, 18 dan 19. Daripada sudut bantuan kepada orang, pengeluaran dan kelulusan dan juga latihan. InScan melaksanakan latihan
hampir keseluruhannya pada ketika itu menggunakan online. Ramai yang mengatakan bahawa ini disebut oleh daripada pelbagai peringkat, daripada Perdana Menteri sehinggalah kepada mereka yang menjadi coaching kepada usahawan ini. Usahawan perlu bergerak ke era digital. Tapi ramai juga usahawan mengatakan, saya dah bergerak ke era digital tapi itu tidak semudah untuk dilakukan. Saya berniaga di Facebook, saya berniaga di Instagram. Dan perkara ini bukanlah zero sum game yang semua orang boleh berjaya. Benar success story atau kisah kejayaannya banyak. Tapi saya ingin juga berkongsikan kisah yang viral baru-baru ini. Kalau dapat kita kongsikan satu artikel di extraordinary.com. Ini cerita mengenai Mak Rosidah Ahmad yang berniaga setiap malam sehingga 3 pagi, berniaga di Facebook Live. Dia jual bandel, Datuk Seri. Tetapi pada hari pertama berniaga berhari-hari, 1-2 orang yang tengok dan tidak dapat berjual sampai 3 pagi. Sehinggalah satu hari barulah miracle ataupun keajaiban itu berlaku. Ada yang membeli dan membeli dalam jumlah yang banyak dan beliau viral sekarang ini. Ini satu lonjakan tetapi bukan satu jaminan untuk keusahawanan. Apabila kita mengatakan bahawa usahawan ke arah digital itu ianya tidak berlaku dengan sendirinya walaupun ramai yang hebat sudah berjaya sendiri. Apa peranan kementerian sebagai fasilitator dalam perkara ini? Jadi kita lihat dia dua kelompok ya. Dua kelompok yang jelas pada pandangan kementerian. Satu kelompok mereka yang dia bawa informal, mikro, yang kecil ni. Yang mana penggunaan digitalisasi ini adalah amat berkurangan sebelum ini. Dan penggunaan barang-barang canggih macam ni pun tidak begitu meluas. Jadi apabila berlakunya COVID, orang mula berpindah pada menggunakan WhatsApp, Facebook, messages macam ni. Tetapi dia masih jauh terbatas, amat terbatas. Jadi yang sebenarnya bila kita lihat benda ni, yang sebenarnya kita perlu ialah kita kena melanggan e-commerce punya sistem. Ya, sistem yang mana kita boleh ada market online. Jadi market online. Jadi bila market online ini yang menjadikan satu halangan kepada banyak pihak informal dan mikro. Yang ini kelompok yang terbesar. Tadi saya dah sebut 1.26 juta keseluruhan informal. Dan mikro kita dah hampir 600,000 keseluruhannya. Hampir 2 juta keseluruhan orang ni. Dan masa ini dia boleh bertambah lagi. Oleh kerana orang kehilangan kerja dan sebagainya, dia bertambah. Jadi dalam keadaan mereka inilah perlu dibantu skilling and upskilling, coaching, hand-holding yang kita sebut dalam kementerian, iaitu kita kena ada sumber kewangan keperluan. Nah, mula-mula memang kita tak ada pun. Jadi kita carilah, saya minta KSU saya yang sekarang ni, Datuk Suraini, saya kata carilah duit di mana-mana yang boleh kita pakai untuk membantu mereka ni. Keperluan kita tak ada, tak besar. Sebenarnya daripada 1,000 kepada 5,000 saja keperluan. Untuk membantu mereka dengan terminal dan lepas tu mengajar mereka macam mana nak go onboarding supaya dia connected dengan e-commerce punya platform. Supaya produk, nak ambil gambar pun kita kena ajar. Ada skillnya, ada tekniknya. Ada skill sendiri. Nak tunjuk presentation supaya makanan, projek, barang-barang dia, jualan produk dia tu nampak cantik, elok, orang suka beli. Ini perkara-perkara yang unlimited, dia punya akses kepada mana saja. Jadi dalam keadaan demikian, Kementerian Sama Laksana menerusi InScan perkara ini, menerusi SME Corp. Jadi kita selaras dan InScan telah melatih hingga 100 lebih ribu semenjak bulan Mei hingga kurang setahun ni. Kurang setahun. Dalam masa daripada bulan 3 tu, kita hingga sekarang dah 100 lebih ribu latihan dilaksanakan. Datuk Seri, tadi sebelum kita bermula, Datuk Seri cerita mengenai kisah-kisah kejayaan mereka di Sabah, Sarawak, Kelantan. Ada pendapatan yang melonjak yang begitu tinggi ketika waktu sukar ini. Datuk Seri harap boleh kongsikan cerita kejayaan mereka. Sebentar lagi kita berhenti rehat seketika dahulu dan kita nak cerita pasal koperasi juga selepas ni. Tapi itu kita kongsikan dalam agenda awal ni selepas ini. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan
perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Agenda malam ini bersama dengan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Seri, tadi saya minta Datuk Seri untuk berceritakan mengenai kisah kejayaan keusahawanan di Malaysia. Benar banyak halangan, banyak cabaran, banyak juga yang gulung tikar, tetapi pandemik COVID-19 mengajar kita di sebalik satu cabaran itu, di sebalik keterbatasan dan juga kesempitan hidup itu, membuka banyak peluang yang ada. Ceritalah sikit kisah kejayaan mereka di Sabah, Sarawak dan juga di Kelantan dan sebagainya, Datuk Seri jumpa. Saya memang tertarik betul apabila ingat pada masa pilihan raya di Sabah tu, saya ambil peluang sebenarnya pergi ke Sabah juga. Tak pergi buat kempen, tapi apa yang saya buat, jumpa usahawan-usahawan ni. Jadi dalam satu majlis kita panggil graduation untuk pihak InScan punya latihan tu. Ramai juga, tapi kita ikut SOP lah. Ramai. Jadi saya dengar dia punya rumusan, umpama contohnya seorang wanita, dia buat pembotolan makanan. Tetapi dia punya tudung botol tu diorder daripada negara China dulu. Jadi sekarang China tutup, jadi tak ada. Jadi dia modify tutup tu untuk penjualan. Jadi dia InScan bantu dan kawangan disalur, dan akhirnya dia boleh mengatasi masalah ni. Dan jimatkan kos daripada import daripada China. Daripada negeri China tadi. Dia sendiri buat. Tapi ada satu yang saya tu, bila dia adapting kepada apa yang dilatih oleh pihak InScan tu, dia ditanya malam tu, macam mana progres dia punya selepas belajar daripada InScan, ikut bimbingan yang InScan buat, dan tamat pengajian dia, dia kata dia punya sale meningkat 150%. Ini ketika pandemik ni? Masa pandemik. Bulan September tu. Tahun 2020. Jadi saya kata ini unik lah. Orang mengudum, ia meningkat. Hampir boleh dikatakan 50% daripada yang graduate pada malam tu mengatakan jualan mereka meningkat, kapasiti meningkat, efisiensi pun meningkat. Oleh kena bimbingan, coaching dan apa lagi, hand holding oleh pihak Tapi InScan. Sejauh mana peluang-peluang ini cukup buat setakat ini? Kerana sudah pasti nombornya juga agak terhad. Kerana sudah pasti ada tempat dan sebagainya. Dan jumlah usahawan yang wujud pada hari ini juga bertambah, Datuk Seri. Jadi betul, untuk perancangan 2021, bagaimana kementerian melihat bahawa apa yang telah bagus dilakukan oleh agensi-agensi ini lebih banyak
dan juga lebih terurus. Itu cabaran juga di sebalik peluang itu. Itu memang betul. Bila saya lepas tu saya balik ke Sarawak, saya pergi Kota Semarahan. Jumpa sekumpulan yang lain pula. Masa pandemik, masa tu kita tak boleh gunting rambut kan. Jadi hair salon semuanya tu dah tu lah. Jadi ramai juga yang sistem ni dia ada semua across the board lah. Bukan untuk orang Melayu saja ni, bukan Bumiputera saja. Orang Cina dan sebagainya. Seluruh rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia. Jadi bila saya jumpa tu ada 3-4 orang budak-budak perempuan Cina dan sebagainya tu, saya tanya apa yang you buat? Datuk dia kata, I'm doing this hair salon. Oh, jadi sekarang untuk peringkat dia punya mesin lama-lama tu, benda-benda yang dia pakai tu dah lama, dia kata now peringkat penggantian. Jadi SME Corp dah check dah semua tu, dan semua puas hati dengan tu, kehendak dia tu dah diisi. Sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan menerusi apa dia dikatakan matching grant tu dilaksanakan. Di situ juga saya berinteract dengan banyak usahawan-usahawan yang peringkat mikro dan juga small ni. Saya tanya macam mana daripada sudut tu yang bukan gunting rambut yang dibolehkan melaksanakan jualan makanan khususnya yang ramai pada ketika itu. Dia kata ada yang boleh bertahan begitu saja dan ada yang meningkat. Melonjak. 20%, 30% untuk di Sarawak, scenery di Sarawak. Lepas tu baru minggu lepas saya balik daripada Kelantan. Saya memang rasa kagum lah. Ada seorang tu, dia punya laporan peningkatan 254%. Peningkatan jualan daripada yang biasa dia. Makna dia, prestasi dia pada tahun 2019-18 tidak sebaik. Tak ada sebaik apa punca ataupun apa antara penyebabnya, Datuk Seri? Penyebabnya utama dia adalah satu. Yang pertama ialah dia dah mudah bekerja. Dia kerja kat rumah, sebahagian besar daripada dalam kedai-kedai yang dia buat, walaupun tutup. Dia tak jual secara tu, tapi dia cara satu orang yang angkat barang daripada kedai dia. Dia bagi terus saja. Jadi daripada sudut penjualan dia kata memang meningkat. Hanya satu, keseluruhannya saya lihat bahawa kita perlu mengadakan platform e-commerce kita sendiri. Sebabnya masih ramai e-commerce platform kat luar sana mengecas hingga 33% dan 35%. Dan bebanan ini terletak kepada merchant ni, pihak yang pengeluar barang makanan ni. Jadi ini membebankan. Kalau dalam industri makanan, dia punya profit margin tu di antara 50 hingga 60%, dia boleh bertahan hingga 20% dia punya profit margin. Dia boleh masih bertahan lama. Okey. Kalau volume dia besar, dia masih dapat keuntungan yang baik. Tetapi dalam industri-industri lain dia payah sikit sebab profit margin dia kecil. Jadi itulah kenapanya saya telah meminta daripada awal lagi saya benar sebut nak adakan kita punya e-commerce platform sendiri. Akhirnya selepas melihat fakta-fakta ini, untuk membantu usahawan kita dan membantu pihak riders sendiri, kita dah sekarang nak mewujudkan kita punya platform yang saya panggil Warung Rider, insyaAllah, Warungku. InsyaAllah kita akan lancar dalam masa yang terdekat. Ini COVID masih MCO ni bagi kita tak boleh tu. Kalau tidak kita lancar ni. Dan kita punya rider dah ramai dah. Kita punya rider di bawah tekun berapa ramai dah dulu peringkat tekun tu, mobilepreneur tu. Mula-mula kita bantu yang motor rosak, untuk perbaiki motor kita bagi RM2,000. Selepas tu kalau siapa tak ada motor tapi dia nak jadi rider, kita bantu sampai RM10,000 untuk beli motor dan equip motor ini dan end gitu. to end. End to end semua sekali. Datuk Seri, saya ada 1 minit saja lebih kurang, tetapi ini soalan yang perlu saya tanya. Kita lihat kepada statistik sehingga Jun 2020, 14,668 koperasi berdaftar. Tetapi 2,000 daripadanya tidak aktif. Apa masalahnya? Dan saya difahamkan ada plan transformasi yang berkaitan dengan koperasi akan dilancarkan. Apa game changernya? Kerana sepatutnya kalau time COVID ni, koperasi inilah yang membantu kepada ekonomi komuniti secara keseluruhan. Tapi kenapa itu tidak berlaku dalam konteks hari ini? Dia begini, koperasi ni kita mempunyai 14,668 koperasi seluruh negara. Dan kita mempunyai ahli 6 juta lebih. Hanya 30% daripada keseluruhan koperasi ini ialah dikatakan maju. 9,000 lebih, dekat 10,000 hampir yang dikatakan maju dan
bergerak. Tetapi yang 400 koperasi lagi tu, dia dikatakan dormant. Dormant dia kadang-kadang mesyuarat AGM pun tak buat, laporan pun tak buat, semua tak buat. Makna dia wujud tetapi tidak melaksanakan, tidak berfungsi dan tidak apa langsung. Masalahnya 2-3 tempat. Yang nombor satu, kurang pihak yang mengetahui macam mana nak berniaga di bawah koperasi. Yang kedua, apabila koperasi itu dimulakan dengan tujuan yang tertentu. Apabila tujuan itu tidak dicapai, koperasi itu hidup begitu saja dan tidak berfungsi. Yang ketiga ialah kurang daripada energi. Jadi kadang-kadang koperasi ini ditubuh oleh orang-orang yang dah larut umur, orang dah pergi surau saja, orang yang tak lagi bergerak. Tidak dianggap satu perkara yang vibrant, yang mudah. Jadi itulah sebabnya saya nak transformasi ini untuk mengatasi masalah ini. Yang 400 ini jadi target sasaran kita yang pertama untuk mana satu yang boleh kita hidupkan dan bantu daripada sudut kewangan, pentadbiran dan pemasukan pihak-pihak yang boleh membantu dan mengunjurkan mereka. Datuk Seri, saya menarik nak cerita pasal perkara itu, tapi ini saja masa yang kita ada. Datuk Seri kena janji datang semula ke Astro Awani untuk bercerita nanti mengenai plan transformasi koperasi Malaysia 2021-2025 ini. Tapi banyak kita dapat cerita pada hari ini. Terima kasih Datuk Seri kerana kena sebut juga tu yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah setuju lancar 23 hari bulan. 23 hari bulan. Selepas 23 Datuk Seri datang balik, kita cerita pasal perkara itu. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Jika anda usahawan, anda yang baru menjadi usahawan, ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih.